Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik, hidayah, inayah, rahmah dan juga pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berhimpun pada malam ini untuk kita sama-sama mengingati antara satu sama lain, untuk sama kita bermuzakarah dan sambil kita berkongsi ilmu mengenai suatu hari yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu malam yang penuh dengan perkara-perkara keajaiban, peristiwa-peristiwa dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang penuh dengan kehebatan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah dialami oleh Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Suatu peristiwa yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berjumpa dengan Allah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima hadiah yang besar untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya. Yang mana dengan hadiah tersebut, bahawa bukan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh mi'raj berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya baginda sallallahu alaihi wasallam boleh berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan hadiah yang diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj tersebut, bahawa kita semua boleh berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berkalam. Kita boleh berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan perantaraan solat. Hadiah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya adalah berbentuk salat. As-salatu mi'rajul mu'min, yang mana salat adalah merupakan mi'raj kepada para mukmin, yang mana di dalam salat itu dia juga boleh mi'raj. Seperti mana mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, berkalam dengan Allah, berhadapan dengan Allah, begitu juga seluruh mukmin boleh mengalami pengalaman tersebut. Apabila dia mengangkat takbiratul ihram, maka sekarang jasad dan rohnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya menghadap kepada kiblat, iaitu Kaabah di Masjidil Haram, tetapi fokus dan juga kiblat hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jasad dan juga badan hanya sebagai suatu syariat penzahiran dan sebagai ta'zim kepada Kaabah, maka seluruh mukminin diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Masjidil Haram sebagai hal tujuan badan kita, tetapi hati kita adalah menyembah Allah. Hati kita ada fokus kiblat, berkiblatkan Allah Subhanahu wa taala. Hudur hati, menghadirkan makna khusyuk, menghadirkan makna khudu' di dalam solat kita. Ini yang kita namakan sebagai kiblat hati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berkeseorangan, tidak bersendirian di dalam solat. Dalam sebuah hadis sahih di dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mengatakan Allah Subhanahu wa taala membahagikan solat itu pada dua bahagian. Solat itu maknanya Al-Fatihah, yang mana apabila hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hamidani abdi. Bila hambanya mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab hambaku itu memuji aku. Apabila kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku itu sedang memuliakan aku. Apabila kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah SWT menjawab kepada hambanya itu majjadani abdi, hambaku itu mengagungkan aku. Sehingga akhir surah Al-Fatihah kita bercakap, kita tidak mendengar jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ianya dapat dirasai
dan didengari dengan deria batin kita, dengan zauq, dengan mata hati kita, dengan mata basirah kita. Dan ianya perlu dipertajamkan sehingga seorang itu beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Allah, memandang dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di dalam salat kita adalah suatu latihan supaya dalam setiap perlakuan dan perbuatan kita adalah mencapai kepada maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak mampu yang sedemikian, maka hendaklah kamu yakin bahawa kamu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sedang diawasi oleh Allah. Kamu sedang dipantau oleh Allah. Kamu sedang dikawal dan juga diawasi gerak-geri lintasan hati dan juga apa yang berada dalam minda dan juga fikiran, semuanya diawasi dan dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita berkehendak, apa yang kita berkeinginan datang daripada Allah dan Allah yang cetuskannya. Dan segala-galanya tidak berpisah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat duduk dalam majlis ini kerana Allah yang memperdudukkan kita. Allah yang memperhayatkan kita sehingga kita dapat duduk di sini. Kita masih berada di alam dunia ini kerana Allah masih memperhayatkan, Allah masih memperwujudkan kita di alam dunia ini. Allah yang mempergerakkan kita, Allah yang mempermudahkan, melembutkan sendi-sendi kita, memperdengarkan kita untuk mendengar kalam-kalam muzakarah. Allah yang mempermandangkan. Adakah kita merasa kita yang mencipta perbuatan memandang tersebut? Adakah di antara kita pernah terlintas bahawa saya dapat mendengar kerana itu adalah keupayaan saya, kerana saya ada gegendang telinga saya sehingga saya dapat mendengar? Hakikatnya adalah Allah yang memperdengarkan kita. Kalau tidak, walaupun seseorang itu ada gegendang telinga, jika tidak diizinkan Allah untuk mendengar, dia tidak akan dapat mendengar. Seorang walaupun ada bola mata, walaupun cukup kornea dan sebagainya, cukup sifat, tapi jika Allah tidak memperlihatkan, tidak mempermandangkan kepadanya, dia tidak akan dapat memandang sedikit pun daripada alam dunia ini, walaupun cukup matanya. Yang menggerakkan tangan kita, gerak-geri kita, tangan kita, kaki kita, sehingga kita dapat melangkah untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memperjalankan. Maka seorang manusia tidak boleh terlintas bahawa dia terputus daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berada di sini, Allah yang qayyum, al-hayyul qayyum, yang mendirikan segalanya. Allah yang mendirikan tembok ini. Kalau tidak, tembok ini akan gugur. Tidak ada tembok di sini, semua akan runtuh. Bumi akan hancur, langit terkopak, lava akan keluar, lautan menjadi satu. Tapi kerana Allah yang mengawasi, Allah yang mengizinkan supaya tembok surau ini berada di atas tanah seperti ini, tidak runtuh. Allah tidak menghantar gempa bumi untuk menghancurkan segalanya. Segalanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengantuk dan tidak tidur, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Segalanya dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil makhluk sehingga kepada sebesar-besar makhluk. Setiap kelipan mata kita, setiap degupan jantung kita, setiap aliran darah kita, segalanya dalam pentadbiran, pengawasan, pemerintahan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berpaling, di mana sahaja kamu berpaling, di situ ada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud wajah? Wajah bukan bermaksud zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah juga bukan bermaksud muka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tafsir Al-Quran yang memberi terjemahan ataupun memberikan penafsiran wajah Allah di situ adalah muka Allah. Di dalam bahasa Arab, wajah mempunyai banyak makna. Antara makna yang diberikan oleh para ulama kepada wajah Allah,
pada ayat Al-Quran ini, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap, di mana saja kamu berpaling, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kesan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada perbuatan Allah. Jika seseorang memahami dan mengerti yang sedemikian, bahawa Allah yang memper segalanya, memperjalankan, mempermudahkan, mempergerakkan, mempermusingkan, mempernyalakan, memperdegupkan, memperhayatkan, memperwujudkan, memperdirikan. Yang sifat memper itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kita diperjalankan, kita diperlihatkan, kita diperdengarkan, kita diperdegupkan. Kita adalah impak dan juga kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengerti perkara yang sedemikian dan dia cuba tafakur setiap hari, subhanallah, dia tidak terpisah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang suatu makna yang mendalam di dalam hatinya. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap, di sana saja kamu berpaling. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan di dalam diri kamu, adakah kamu tidak memandangnya? Adakah kamu tidak melihatku pada diri kamu? Maka dia akan melihat bahawa dia akan mudah memahami bagaimana seseorang itu boleh beribadah sehingga seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu difahami di sini, melihat Allah bukan bermakna melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ianya suatu perkara yang boleh dicapai, tetapi ianya adalah perkara zauqi, bukan dengan mata kasar kita, tapi dengan mata hati. Tapi dengan mata kasar, dengan mata hati, kita boleh melatih untuk mencapai kepada maqam musyahadah yang disebutkan dalam maqam ihsan tersebut, iaitu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sentiasa menyedari dan sentiasa memperingatkan kepada kita bahawa segala apa yang kita capai, daripada segala kejayaan kita, semuanya Allah yang memperjalankan segalanya, Allah yang mempercapaikan. Segalanya adalah gerak-geri, segalanya datang daripada kudrat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan juga tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, dengan nusrah Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita bincangkan ini ada apa yang dimaksudkan dalam Isra'. Dan kita ingin menyentuh perbincangan mengenai Isra' daripada segi batin, bukan hanya segi zahir sahaja, tapi ibrah, pelajaran dan pengajaran daripada segi batin yang kita boleh dapat capai pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapat memahami benar-benar apakah makna batin daripada Isra' itu, dan kita akan pulang ke rumah dan sentiasa meningkat sedikit demi sedikit, sentiasa baiki hati kita, sentiasa baiki pandangan alam kita, pandangan hati kita, pandangan fikiran, hala tuju kita, sehingga world view ataupun pandangan alam kita melihat siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kita, kemampuan kita, pencapaian kita, di belakang kita siapa? Maka ulama tarbiyah mengatakan bahawa ubat yang mujarab untuk seseorang itu mengobati dan juga merawat penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit ujub. Penyakit ujub adalah penyakit dia hairan dengan amalannya sendiri. Dia lihat kesolehannya, dia lebih alim, dia lebih soleh, dia lebih baik, dia lebih bagus daripada orang lain. Dia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia memandang rendah kepada orang yang lebih jahil daripadanya. Dia memandang rendah kepada orang yang lebih berperingkat ataupun berpangkat lebih rendah kepadanya, dan dia merasa ajaib kepada dirinya sendiri. Itu adalah ujub. Ujub boleh membawa kepada takabur. Apabila dia mula membandingkan dirinya dengan orang lain, akan datang sifat takabur, akan datang sifat dendam, akan datang sifat dengki. Apabila orang lain diberikan nikmat lebih daripada dirinya, dia merasakan kenapa dia yang diberi lebih, kenapa bukan aku. Maka ianya berbalik kepada menisbatkan apa sahaja yang kita capai, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, keistimewaan dan kelebihan melebihi daripada kita, kita pulangkan segalanya kepada kudrat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini dengan maha bijaksana. Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan maksud asra. Asra adalah fi'il madi ataupun past tense untuk isra. Ungkapan pertama yang daripada Isra dan Mi'raj. Asra, yang memperjalankan hambanya lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, hingga ke masjidil aqsa. Maka perkataan asra di situ, Nabi SAW dipanggil oleh Allah dengan panggilan kemuliaan hambanya. Pangkat hamba adalah pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf di antara kita sebagai hamba-Nya, maka ini adalah satu bentuk kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandangan kita, nama hamba, perkataan hamba seolah-olah ianya seperti suatu nama yang rendah, seolah suatu kasta yang hina. Tapi apabila ia dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku yang maha suci memperjalankan hamba-Ku. Pada semua orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba aku. Allah, pengiktirafan yang besar, kemuliaan yang besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan maha suci Allah yang hambanya berjalan, tidak. Allah kata yang memperjalankan hambanya. Aku, kata Allah. Maka malam ini, jika kita faham makna asra dan kita applykan dalam kehidupan seharian kita, bahawa segalanya kita yang memperjalankan. Kita lihat company kita berjaya bukan semata-mata daripada diri kita, tetapi kerana Allah yang mengizinkan dia berjaya. Kejayaan kita daripada segi pelajaran dan juga pendidikan, kerana Allah yang memperjayakan. Kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang tidak melihat di belakangnya ada Allah dan dia mula menisbatkan pada dirinya sendiri, maka dia akan mula ego, dia akan mula besar diri, dia akan mula takabur, dia akan cakap besar, aku yang ini, aku yang ini, lihat aku, keluarga aku berjaya, company aku berjaya, masjid aku berjaya, madrasah aku berjaya, surau aku berjaya, syarikat aku berjaya. Tengok jabatan aku ni dapat macam ni sebab aku. Kalau aku tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab aku. Ini adalah mentaliti iblisi yang patut kita keluarkan daripada diri kita, dan ianya dapat dirawat dengan sentiasa menisbatkan segala apa yang kita perolehi dan apa yang kita capai adalah datang daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita dapat duduk dalam surau ini pada ketika ini dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gerakkan kaki kita langkah ke rumah Allah adalah Allah. Kalau bukan kerana taufik dan hidayah, mungkin kita berada di tempat maksiat yang lain. Berapa ramai manusia yang masih belum diberi taufik dan hidayah, walaupun umur mereka sudah lanjut, walaupun umur mereka sudah tua, tapi tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak sedar bahawa mereka sudah patut membuat persiapan untuk menuju ke dalam kubur. Dan persiapan kepada kubur bukan saja untuk orang tua, bahkan ia bermula daripada seorang yang muda, daripada kanak-kanak telah diasuh dengan tarbiyah agama, dan lepas dibalik lebih-lebih lagi apabila dia telah menjadi mukallaf, taklif bebanan syariat agama telah mula ke atasnya, maka dia perlu faham apakah ilmu yang wajib dia pelajari, kerana dia dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna Isra, memperjalankan. Hari ini kita cuba install perkataan Isra dalam software hati kita, dan kita perjalankan selepas ini, meneruskan kehidupan kita setelah daripada malam ini dengan makna Isra ini, iaitu Allah yang memperjalankan kita, Allah yang mempergerakkan kita, Allah yang mempertaufikkan kita, Allah yang memperhidayahkan kita, Allah yang menolong kita, membantu kita, segalanya dengan kuasa, kudrat dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra adalah satu makna yang lain yang telah kita sebutkan tadi, iaitu perjalanan di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam yang dipanggil sebagai Isra. Manakala Mi'raj adalah perjalanan di antara daripada Masjidil Aqsa sehingga ke langit Sidratul Muntaha, sehingga Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan
Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada dua ungkapan, duanya memberi konotasi yang berbeza. Satu perjalanan horizontal iaitu Isra, dan satu lagi perjalanan vertikal yang berbentuk Mi'raj. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jemputan Isra dan Mi'raj ini sebagai mukjizat kedua terbesar yang pernah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mukjizat yang paling besar, yang paling agung yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran. Naam, Al-Quran. Al-Quran yang kita dapat baca, yang kita dapat lihat, kita dapat kaji, kita dapat gali ilmunya, kita dapat belajar tafsirnya, kita dapat lihat hukum hakam, dan ianya istinbat pula daripada para mujtahid. Kerana kita, apabila kita tidak dapat mencapai kepada ilmu ijtihad, maka kita perlu merujuk kepada para mujtahid untuk keluarkan istinbat hukum hakam. Tapi daripada segi pelajaran, daripada kisah-kisah, kita boleh ambil pelajaran. Itu pun kalau ianya mempunyai pelajaran yang susah untuk difahami, kita perlu perantaraan ulama untuk memahamkan kepada kita, pengajian tafsir. Dan yang lebih dalam daripada itu adalah usul tafsir. Seorang untuk mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran, bukan semua orang boleh. Kita ini di atas ihsan para ulama yang terdahulu, yang hidup dekat dengan zaman sahabat, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka telah perahkan otak mereka. Mereka yang banyak sekali berjumpa dengan para sahabat. Mereka-mereka yang hidup paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat berjumpa dengan anak kepada para sahabat ataupun sekurang-kurangnya cucu kepada para sahabat. Inilah imam mazhab kita. 4 imam mazhab. Hari ini kalau kita nak isi minyak, kita pergi ke pelantar minyak, gali sendiri petroleum, kerana itu menyusahkan kita. Tapi kita pergi ke pam minyak, sekarang ini telah ditapis daripada loji, kemudian dibawa ke tempat kita untuk mudah kita isi minyak. Seseorang yang tidak ada kelengkapan untuk istinbat hukum hakam dan Al-Quran, dan dia mengatakan kami boleh buka terjemahan dan kami boleh faham, kami ada terjemahan daripada Bukhari dan kami ada terjemahan daripada Muslim, kami boleh faham daripada hukum hakam sendiri, maka ini adalah sesuatu yang berbahaya. Seolah-olah dia hendak pergi ke tengah laut dan dia sendiri hendak menggali petroleum daripada bawah, yang mana dia tidak ada kelengkapan, dia akan mati lemas di dalam. Dia tidak ada alat untuk istinbat, untuk ijtihad hukum hakam daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya ada 20 ilmu alat yang dia perlu ada. Usul tafsir, usul fiqh, usul hadis, mustalah. Dia perlu tahu balaghah, mantik. Dia perlu tahu nahwu, dia perlu tahu saraf. Bermacam lenggok bahasa dia kena tahu dalam bahasa Arab, bukan hanya berdasarkan terjemahan. Kalau dia mengatakan kami boleh melihat terjemahan, bermakna mazhabnya itu mazhab penterjemah. Mazhab penterjemah. Kerana penterjemah boleh jadi dia silap, boleh jadi dia betul dalam penterjemahannya. Boleh jadi cetakan ada salah silap, daripada cetakan dia ikut kepada salah cetakan tersebut. Ini boleh berlaku. Kerana itu hakikat ilmu itu bukan berada di mushaf, di kitab. Hakikat ilmu yang berada pada dada ulama, dalam dada ulama. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman ilmu akan terangkat, dan ilmu bukan terangkat dengan sekaligus dengan terbakarnya ataupun terhangusnya semua buku-buku dan kitab-kitab ataupun USB, laptop dan sebagainya. Tidak, tetapi ilmu itu akan terangkat dengan matinya ulama. Kerana ilmu itu berada dalam dada ulama. Matinya ulama, dia terkubur bersama dengannya berapa macam ilmu yang berada dalam dirinya. Selagi seseorang itu tidak gali, tidak ambil ilmu daripadanya, maka tidak akan diambil ilmu daripada dada para ulama. Begini tradisi ilmu kita, yang diambil daripada dada kepada dada, secara bersanad, berantaian, bersalah-silah sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan pengumpulan Bukhari dan juga Muslim? Mereka datang sebagai satu khidmat kepada ilmu hadis untuk mengklasifikasikan yang mana sahih, yang mana kurang sahih, di atas perawi yang mereka berjumpa dengan guru mereka, di atas syarat yang mereka letak sendiri. Imam Bukhari meletak syaratnya yang tertentu, Imam Muslim syaratnya berbeza pula.
untuk meletakkan apakah kriteria sebuah hadis itu adalah sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim lain. Imam Muslim pula dengan Imam Tirmizi lain. Imam Tirmizi lagi jauh dia punya kaedah, dan dia mustalah hadisnya berbeza. Imam Tirmizi dengan imam yang lain berbeza, dengan Imam Abu Daud. Imam Abu Daud dengan Imam Nasa'i berbeza, Imam Nasa'i dengan Imam Ibnu Majah berbeza, Bukhari dengan Muwatta Imam Malik berbeza. Syarat mereka letak sendiri supaya mereka merasakan ini kami ada satu standard yang kami letakkan untuk mengatakan ini hadis sahih. Tapi mereka bukan mengumpulkan itu bermakna semua manusia kena ikut apa yang dikumpul oleh Bukhari dan juga Muslim. Kerana Nabi SAW mengatakan, dua pusaka yang aku tinggalkan kepada kamu iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Tidak disebut hadis. Inilah kekeliruan yang cuba ditimbulkan oleh beberapa orang yang cuba mengelirukan umat ini pada zaman ini. Dan apabila kita katakan apakah itu hadis, mereka katakan itu hadis sahih sahaja. Tapi kita katakan apakah hadis sahih yang dimasukkan, Bukhari dan Muslim sahaja. Bermakna agama kita disempitkan sehingga kepada Bukhari dan Muslim sahaja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada kutubus sittah, daripada 6 kitab yang paling sahih, bermula daripada Imam Bukhari sehingga ke Imam Ibnu Majah. Imam Bukhari yang mula-mula sekali muncul membuat khidmat kepada kumpul-kumpul daripada hadis-hadis sahih. Beliau muncul pada akhir daripada mazhab yang keempat, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Perakhiran umur daripada Imam Ahmad bin Hanbal, barulah Imam Bukhari muncul. Jadi seseorang itu mengatakan Imam Syafi'i daripada mana dia dapat hadis kata kunut waktu subuh? Tak ada kami jumpa dalam Bukhari dan Muslim. Bermakna dia kena pergi kepada Imam Syafi'i dan dia perlu tahu semua hadis yang pernah dihafal oleh Imam Syafi'i, yang pernah dipelajari oleh Imam Syafi'i. Kerana kedudukan Imam Syafi'i lebih hampir kepada zaman sahabat. Guru-guru mereka adalah lebih kurang lagi daripada apa yang didapati oleh Imam Bukhari. Yang menjadi hadis itu sahih ataupun daif ataupun sebagainya kerana guru-guru di antaranya yang mungkin sudah tua ketika dia mengambil hadis tersebut menjadikan ia daif. Hanya kerana guru itu tua sahaja. Bukan bermakna hadis itu daif, tidak. Daif itu daripada segi periwayatan. Khair. Al-Quran adalah mukjizat Nabi SAW yang paling utama, yang paling besar, yang dianya wujud di hadapan kita, dan ia akan ada sampai ke akhir zaman, sehingga pada waktu yang tertentu yang Allah Ta'ala tetapkan bahawa semua mazhab ayat-ayatnya akan diangkat. Seluruh ayat Al-Quran akan diangkat daripada dada-dada para hafiz Al-Quran, dan akan pada satu hari tersebut Al-Quran manusia akan buka untuk membaca, tidak akan mendapat satu huruf walaupun satu baris daripada Al-Quran. Ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang masih berada di hadapan kita adalah mukjizat yang paling besar, lebih besar daripada mukjizat air keluar daripada tangan Nabi Muhammad SAW, lebih besar daripada bulan terbelah dua ketika zaman Rasulullah SAW, lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Seorang itu jika berkata kami tak hidup zaman sahabat, kami tak dapat lihat mukjizat Nabi SAW, bagaimana nak kuat keimanan kami? Tidak. Apa yang berada di hadapan kamu, mukjizat yang paling besar sekali yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang dipamerkan di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seorang boleh gali ilmu di dalam Al-Quran tidak akan habis. Berapa ramai daripada saintis barat yang mereka mula mengkaji Al-Quran dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Pakar laut, mereka mengatakan mustahil ini adalah datang daripada kalam makhluk. Adakah Muhammad itu oceanologist sehingga dapat mengetahui martabat-martabat laut, kegelapan dalam laut, ada awan dalam laut, ada sungai dalam laut yang diberitakan dalam Al-Quran, yang kami baru sahaja menjumpainya? Mustahil. Oceanologist daripada France masuk Islam. Seorang embryologist, pakar kaji embrio, janin, fetus dan rahim ibu, yang buku teks sekarang ini digunakan oleh semua fakulti di seluruh dunia untuk mempelajari embryologi, ilmu embryologi, daripada Profesor Moore daripada Kanada. Dia mengatakan dalam satu conference di Riyadh, dia mengatakan saya dapat mengeluarkan buku teks mengenai embryologi ini
Ini jadi satu masterpiece kepada ilmu ini, dalam bidang ini. Mengatakan segalanya bermula apabila saya mula mengkaji dalam Al-Quran. Dan saya kaji dan sangat tepat untuk menerangkan bagaimana perkembangan fetus dalam rahim ibu. Dan saya lihat setiap terjemahan, kerana satu perkataan daripada bahasa Arab mempunyai 2 makna, mempunyai 3 makna, mempunyai 4 makna. Jadi setiap makna yang dikaji daripada satu makna, daripada perkataan nutfah, daripada perkataan alaqah, daripada perkataan mudghah. Setiap daripada perkataan ini mempunyai 2 makna, 3 makna, 4 makna, 5 makna. Dia mengatakan setiap makna yang muncul daripada perkataan ini semuanya benar dalam melambangkan perkembangan fetus ataupun perkembangan bayi dalam rahim ibu tersebut. Dan daripada situ dia dapat idea macam mana dia nak kembangkan ilmu tersebut, macam mana dia nak tulis tesis ataupun mengenai embryologi tersebut. Sehingga dia mengatakan mustahil sesuatu yang terperinci seperti ini 1400 tahun yang lepas tanpa alat teknologi, tanpa scanner, tanpa bantuan alat-alat yang canggih, dapat mengetahui dengan begitu terperinci, dengan begitu detail, dengan sedalam-dalamnya mengenai perkembangan bayi daripada 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua dan 40 hari yang ketiga dan perut ibu. Ini mustahil datang daripada kalam makhluk, sudah tentu ini datang daripada kalam Rabbul Alamin. Dan sehingga kini manusia masih hairan dan pelik bagaimana sistem penomboran di dalam Al-Quran. Dan saintis mereka dengan kepelikan mereka, tetapi kita orang Islam, kita disuruh mengambil pelajaran yang besar daripadanya. Dan malam ini kita membincangkan suatu makna daripada ayat Al-Quran, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kita tidak rasa terkilan, kita tak hidup zaman sahabat, kita tak dapat lihat mukjizat Nabi. Maka kita sedar pada malam ini bahawa yang di hadapan kita mukjizat yang terbesar. Bacalah Al-Quran, mulalah, khatamkan Al-Quran, lihat terjemahan, baca dengan tadabbur, baca dengan renungan, baca dengan tafakur. Setiap ayat, setiap surah pelajaran yang kita boleh ambil. Mengenai hukum hakam, kita serahkan kepada ulama yang muktabar untuk mengambil hukum hakam. Tapi kita ambil pelajaran, ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah sejarah, dan sejarah tidak boleh dipisahkan sama sekali daripada agama. Sejarah adalah sebahagian daripada agama. Sejarah tidak boleh dipisah daripada agama, agama tidak boleh dipisahkan daripada sejarah. Mereka yang ingin menggenggam masa depan, dia perlu melihat sejarah. Dia perlu ambil pelajaran dan pengajaran ibrah daripada apa yang telah berlaku pada masa lampau, supaya dia dapat mengurat langkah untuk masa depannya. Allah tidak sia-sia untuk menceritakan apa yang berlaku antara Nabi Adam dengan Iblis. Diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah Qaf, ditambah surah Hijr. Diingatkan lagi dan lagi. Nabi Adam Iblis, Nabi Adam Iblis. Supaya kita ambil pelajaran bahawa kita sekarang ini, Nabi Adam AS telah digoda Iblis, dan Iblis minta doa untuk panjang umur sehingga ke hari kiamat untuk menggoda setiap daripada anak-anak Adam, supaya untuk menjerumuskan mereka semua sekali dengan Iblis masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berkumpulnya pada malam ini kita juga adalah di atas makna perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Ibrahim, wa dzakirhum fi ayyamillah, wahai Muhammad kekasihku, ingatkanlah kepada umatmu mengenai ayyamillah, hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah ada terkandung hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh signifikan, yang penuh penting, penuh dengan makna, penuh dengan ibrah, pelajaran yang kita boleh ambil. Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan beberapa hari dan beberapa waktu yang tertentu, beberapa malam yang tertentu, beberapa bulan yang tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kepada waktu tertentu supaya kita mengingati kepada hari tersebut, menghubungkan hati kita dengan sejarah, bermakna kita menghubungkan hati kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saban tahun kita diingatkan tentang Isra' dan Mi'raj. Mengapa?
supaya hati kita berhubung dengan sesuatu yang pernah terjadi di atas kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya mempunyai makna yang signifikan, yang mendalam. Kena sesuatu yang kita takzimkan ke atas sesuatu peristiwa yang berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makna dan erti kata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna takzim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkandung di dalamnya takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintahkan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ingatkan umat yang lain semuanya mengenai hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala adalah malam Isra dan Mi'raj. Antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala apabila terselamatnya Nabi Musa alaihi salam daripada Firaun, dirakamkan dalam Al-Quran. Sehingga ditakzimkan. Nabi SAW mengatakan, kenapa mereka berpuasa Yahudi ini? Kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Musa terselamat pada hari tersebut daripada Firaun. Maka kita lebih berhak daripada mereka untuk berpuasa, untuk mentakzimkan hari tersebut. Bermakna kita mempunyai suatu kaitan, pautan, hubungan, ada satu connection dengan hari-hari yang besar. Kerana hari tersebut, Allah telah agungkan hari tersebut. Bermakna siapa yang mengagungkan hari tersebut, dia mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, tanda ketakwaan hati dalam dirinya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikian barang siapa yang mentakzimkan, yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda ketakwaan hatinya. Maka ukuran takwa dalam hati kita, lihat bagaimana kita mentakzimkan kepada makhluk yang telah ditakzimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia makhluk, waktu dan juga masa adalah makhluk. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang dimuliakan Allah. Takzim kita kepada bulan Ramadan bermakna takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan itu adalah makhluk, masa bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tidak. Ia yang bukan sudah ada sejak azali, tidak. Masa ataupun waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ciptaan? Ia makhluk. Bila kita kata makhluk, dia objek. Objek ada rupa, ada bentuk. Boleh kita fikirkan bahawa masa itu ada rupa dan ada bentuk? Adakah kita boleh terfikir? Cuma ianya telah disahkan oleh saintis bahawa rupanya masa adalah berbentuk relativity masa. Apa yang dimaksudkan dengan relativity masa, iaitu masa ini bukan satu benda yang absolut, benda yang boleh berubah, suatu yang manusia boleh kawal masa. Manusia boleh takluk masa jika dia mengetahui bagaimana untuk menakluk masa tersebut. Dan ianya, teori ini telah dikembangkan daripada apa yang telah dijumpai oleh Albert Einstein. Dan ia telah dikembangkan sehingga saintis pada ketika ini telah menjumpai dimensi-dimensi yang lain daripada apa yang kita faham dengan dimensi 3 ataupun dimensi 4, 4D ataupun 3D yang kita faham. Ada lagi 5D, ada lagi 6D, ada lagi 7D. Pada saat ini saintis telah menjumpa pada 11D. Apa itu? Itu sudah alam gaib. Dan antara D tersebut, dimension itu adalah masa. Dan masa itu mereka menjumpai ianya berbentuk horizontal dan juga berbentuk vertikal. Nah, seseorang sebagai manusia biasa yang menjalani masa seperti biasa, dia menjalani masa horizontal, mendatar. Tapi seorang yang tahu bagaimana untuk menguasai masa tersebut, menakluk masa, maka dia boleh menggunakan masa tersebut secara vertikal. Bermakna dia boleh melakukan bermacam-macam perkara yang tidak boleh orang melakukannya, tapi masa yang dilakukannya sama seperti orang lain. Tapi sebab dia bukan pergi mendatar, dia pergi vertikal ataupun mendalam. Seorang yang berenang, semakin dia berenang, dia menuju ke pinggir pantai. Tapi seorang menuju ke dalam, dia bergerak, dia dapat mengerjakan sesuatu, bergerak, berenang dan sebagainya, tapi dia ke dalam, dia tak lebih menuju kepada pinggir pantai. Melainkan kalau dia nak pergi sedikit demi sedikit, dia yang kawal. Begitu bagaimana kita memahami sebuah kisah apabila kita mendengar bagaimana wali Allah Subhanahu wa taala itu boleh membaca Al-Quran 4 kali khatam pada siang hari, 4 kali khatam pada malam hari. Sebelum ini orang kata mustahil.
Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengerjakan 1000 rakaat ibadah sunat pada malam hari. Malam hari saja 1000 rakaat, bukan siang dan malam. Pada malam hari 1000 rakaat. Bagaimana dia boleh melakukannya? Bermakna setiap minit berapa rakaat yang dia perlu lakukan. Jadi ambil daripada lepas isyak sampai ke waktu subuh ada berapa jam. Kalau 1000 rakaat, setiap minit berapa, setiap saat berapa rakaat. Jika manusia memikirkan dengan logik akal, maka dia mungkin tidak sampai. Dia kata ini mustahil. Tapi baru-baru ini saintis telah keluar beberapa penemuan data saintifik yang mengatakan bahawa masa adalah relatif. Ianya makhluk yang boleh dikawal, yang boleh ditakluk. Jika manusia itu Allah SWT izinkan. Saintis tidak percaya kepada Allah. Saintis tidak percaya kepada Allah, tapi dia percaya bahawa makhluk boleh menguasai waktu. Begitu juga sebelum ini kita mendengar para wali Allah SWT boleh pergi daripada satu tempat ke tempat yang lain dalam masa yang begitu singkat sekali. Sebelum ini penemuan sains tidak menjumpai kepada data saintifik tersebut. Maka mereka yang mendengar daripada orang Islam yang hanya berpandukan pada logik akal, dia kata mustahil, tidak mungkin berlaku. Bagaimana seorang boleh bawa durian dalam masa sekelip mata daripada Kelantan ke Mekah? Dia kata mustahil. Bagaimana seorang boleh buka daripada rumahnya dia terus sembahyang di Kaabah, kemudian sekejap lagi solat asar di rumahnya semula? Dia kata mustahil. Kerana dia hanya logik akal. Tapi sekarang ini pun logik akal telah mengalahkan dia. Kerana akal, para saintis mengatakan ianya boleh berlaku kerana badan manusia adalah sebenarnya molekul, himpunan, komposisi sel-sel. Ianya pejal, nampak pejal, tapi sebenarnya ianya molekul saja yang ditetapkan pergerakannya. Dan ianya boleh bergerak, bergetar. Dan apabila ianya bergetar laju sedikit, sekarang ini tidak bergetar. Sebab tu saya nampak, jika ia bergetar sikit, kita berada di alam yang lain. Kita akan berada di alam jin. Sehingga kita boleh berada dalam alam bunian, ada alam jin, dikatakan. Dan alam jin juga, dia boleh mengawal pergerakannya. Pergerakannya agak bergetar lagi. Dan jika dia mengawal untuk mengeraskan, sehingga manusia boleh melihatnya. Dan dia, setiap jin yang hendak mempamerkan, menzahirkan badannya, dia kena fikir banyak kali, kerana dia akan lemah selama-lemahnya jika dia zahirkan dirinya. Yang orang Melayu panggil sebagai hantu, sebagai langsui, sebagai pontianak, sebagai pocong, itu semua bukan mayat yang timbul daripada kubur, tak. Itu semua jemaah daripada jin. Dia nak mengacau manusia, kan? Daripada syaitan. Syaitan ini juga bukan bangsa lain, dia jin juga. Nama syaitan diberikan kepada bangsa jin ataupun manusia yang derhaka pada Allah SWT, yang jahat, yang suka ganggu manusia. Sebab tu dalam Al-Quran mengatakan syayatina minal jinni wal ins, para syaitan daripada kalangan jin dan juga manusia. Maka yang selalu was-was, yang bagi hasut kita ni, itu syaitan yang daripada kalangan jin, yang tak nampak dengan mata kepala kita, mata kasar kita. Dan juga jin pula dengan malaikat. Malaikat lagi bergetar, lagi bergerak lagi laju. Maka jin tidak dapat melihat malaikat. Maka begini bagaimana Allah SWT ciptakan manusia. Dan molekul-molekul, apabila kita kata sel, satu sel itu apabila alat boleh dicipta untuk memindahkan satu molekul daripada satu tempat ke tempat yang lain, saintis mengatakan ianya boleh berlaku secara akli, secara akal, ianya boleh berlaku. Ia tidak bertentangan dengan kajian rasional, dengan kajian saintifik berdasarkan penemuan empirical yang mereka jumpakan. Tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan akal manusia. Maka seorang insan, apabila seorang mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW yang bermula daripada perjalanan Isra' daripada rumah Ummi Hani pergi ke Kaabah, daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Masjid Aqsa tembus langit pertama, langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam syurga dan melihat kenikmatan dan apa yang terdapat dalam syurga.
kemudian masuk ke dalam api neraka dan melihat penghuni-penghuni neraka, dan juga peringkat-peringkat mereka diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembali ke Masjidil Aqsa, kemudian baru pulang ke Masjidil Haram, pulang balik ke tempat pembaringannya asal tadi. Mula-mula dikejut oleh Jibril alaihissalam daripada awal, dan kembali semula. Nabi Muhammad SAW mendapati tempat pembaringannya masih panas lagi, tak sempat sejuk. Bermakna masa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan berbentuk horizontal, ini berbentuk vertikal. Cuma apabila Nabi Muhammad SAW datang balik, dimunculkan balik, kemudian mendatar semula perjalanan masa tersebut. Naam. Nabi Muhammad SAW dikeluarkan, dikejut oleh Jibril alaihissalam daripada rumah Ummi Hani, iaitu sepupu Rasulullah SAW, dan dibawa ke tepi Kaabah. Dan Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh Jibril dan dikeluarkan jantung ataupun hati Rasulullah SAW, dibasuh di dalam bekas bejana emas yang dibawa oleh Jibril alaihissalam daripada syurga. Tapi air yang digunakan untuk membasuh jantung Rasulullah itu bukan datang daripada syurga, bukan daripada telaga Kausar, bukan datang daripada sungai syurga, tidak. Tapi diambil daripada air yang baik yang kita dapat minum pada hari ini, iaitu air Zam-Zam. Bermakna air Zam-Zam adalah air yang lebih baik daripada apa yang berada di atas sana. Kalau tidak, Jibril alaihissalam bukan hanya datang dengan bejana sahaja, tapi datang dengan air untuk membasuh hati kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik makhluk. Dan peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW ini adalah yang terakhir sebelum Isra dan Mi'raj, dan ini adalah kali keempat pernah dilakukan ke atas Rasulullah SAW oleh Jibril alaihissalam. Ini operation surgery. Dibelah, dikeluarkan, dibasuh, dimasuk balik dan dijahit semula. Dan dijahit tak perlu benang. Jibril alaihissalam hanya menutupkannya. Cuma ada bekas tutupan tersebut. Ini berlaku 4 kali dalam hidup Rasulullah SAW. Yang pertama ketika umur 4 tahun, ketika sedang bermain-main dengan kanak-kanak yang lain, dua orang lelaki datang, baringkan Nabi SAW, belah dada Rasulullah dan basuh jantungnya. Yang kedua ketika Nabi SAW umurnya belasan tahun, ketika remaja. Keempat ketika dewasa. Ketiga ketika dewasa, ketika umur 40 tahun, ketika hendak menerima kenabian. Dan yang keempat, yang terakhir pada umur 50 tahun, ketika hendak dinaikkan dalam Isra dan Mi'raj. Dan ulama tarbiyah mengatakan pelajaran yang besar kita dapat perolehi daripada sini, bahawa Nabi Muhammad SAW sebelum hendak menghadap Allah, walaupun hatinya suci murni, tapi dibersihkan lagi daripada apa sahaja yang berada di dalamnya, dibersihkan sebagai satu persiapan, persediaan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan begitu juga kita mengambil pelajaran bahawa setiap kali kita hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita takbiratul ihram dan solat, kita masuk dalam balai rung Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang menghadap di hadapan raja kepada segala raja. Maka sebelum kita masuk solat, kita bersihkan hati kita daripada segala macam kekacauan dunia, daripada segala macam kemasyughulan dunia. Jika tadi sibuk dengan kira-kira untung rugi, sebelum daripada mulakan solat, waktu kita ambil wuduk saja, kita dah mula khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita latih hati kita, hadirkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan kebersamaan Allah. Sekejap lagi aku hendak berhadapan dengan siapa sekejap lagi. Kalau kita hendak menghadap kepada raja di dunia ini sahaja, bagaimana persiapan mental kita, fizikal kita. Nikah lagi kita nak menghadap raja kepada segala raja, raja yang menciptakan seluruh raja. Maka hati perlu dibersihkan daripada segala macam hiruk pikuk perkara duniawi. Bersih, suci, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mulakan khusyuk daripada waktu wudu, dia akan menjadi satu pembantu untuk menghadirkan hati khusyuk ketika dia solat. Kerana itu ulama mengatakan bermulanya khusyuk itu bukan ketika dia takbiratul ihram, ketika dia berwuduk lagi. Kerana itu makruh untuk bercakap-cakap ketika wuduk, makruh. Untuk memberi salam pun makruh. Khusyuk, fokus. Man, kau tadi kat mana Man? Dari mana Man? Anak semua sihat?
Waktu wuduk, fokus makruh untuk bercakap. Sudah mula khusyuk di situ. Apabila Nabi Muhammad SAW telah siap dibasuh dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang terbaik. Hanya saja ulama bersepakat ada satu lagi air yang lebih mulia daripada air Zam-Zam, iaitu air yang keluar daripada jari jemari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan. Apabila para sahabat kehabisan air, Nabi SAW masukkan tangannya dalam bejana dan air keluar melimpah, dan para sahabat mengambil wuduk daripadanya dan juga minum daripada air tersebut yang datang daripada entah mana. Dalam kulit ada daging, dalam daging ada darah, ada urat, ada tulang. Daripada mana air datang? Daripada mana air datang? Maka air yang keluar daripada jari jemari adalah lebih mulia daripada air Zam-Zam. Hanya saja air Zam-Zam juga adalah mukjizat Rasulullah sehingga kini tidak kering-kering. Manusia datang berduyun-duyun, berjuta-juta daripada seluruh dunia. Mereka boleh minum di sana, boleh bawa bergeleng-geleng pula untuk beri berkat, untuk beri minum kepada sanak keluarganya di tanah airnya. Nabi SAW didatangkan oleh Jibril AS sebuah kenderaan daripada syurga, dinamakan sebagai Buraq. Buraq daripada perkataan Al-Barqu, yang bermaksud kilat. Kerana Buraq ini boleh melintas perjalanan yang jauh dengan sekelip mata seperti kilat. Satu tapak kakinya adalah sepatas cahaya, sejauh mata memandang. Buraq ianya satu kenderaan daripada syurga yang tidak berjantina, bentuknya seperti antara keldai dan kuda, tidak berjantina. Didatangkan daripada syurga, dan inilah kenderaan ahli syurga nanti. Ini kenderaan yang terbaik, yang indah. Buraq warnanya putih, melepak, cantik, bersih, murni. Kelajuannya sepatas kilat, sepatas cahaya. Satu saat cahaya, adakah kita tahu berjalan berapa jauh kilometer? Satu saat cahaya. $47 juta. Baik. Satu pendapat, ada pendapat lain pula. Satu saat cahaya bergerak 300,000 km sesaat. Bermakna 150 juta antara matahari dengan bumi mengambil masa 8 minit 20 saat. 8 minit 20 saat. Mungkin itu pendapat lain saintis, kadang mereka pun pening antara satu sama lain. Tak apa. Walhasil Buraq dapat berjalan dengan begitu pantas. Ketika hendak dinaiki Rasulullah SAW, Buraq dia macam tak selesa. Mungkin dia segan, mungkin dia malu. Jibril AS mengatakan, wahai Buraq, tahukah kamu siapa yang nak naik atas kamu? Ini penghulu kepada seluruh manusia nak naik atas kamu, nak mengederai kamu. Maka barulah Buraq terdiam, sakinah, tenang, dan boleh tunduk, sehingga mudah Nabi SAW naik ke atasnya. Ulama mengatakan satu pelajaran kita ambil di sini, seseorang itu dia mungkin VIP ataupun VVIP ataupun VVVVIP, tapi jika ada sesuatu layanan yang nampak tak sesuai dengan kedudukannya, maka kita tak perlu terasa hati, tidak perlu kecil hati. Apa yang telah dijalankan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menerimanya dengan redha, dengan pasrah, dengan tawakal. Rasulullah SAW tidak merungut, kenapa Buraq ni tak kenal ke aku? You don't know me, Sayyidul Mursalin, afdalul makhluqat, makhluk yang terbaik sekali, penghulu kepada seluruh makhluk. Tapi Nabi SAW diam, reda. Dan apabila diturun, barulah Nabi SAW naik di atas Buraq. Kemudian Nabi SAW dibawa oleh Jibril AS pergi daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Dan di dalam antara perjalanan antara Masjidil Haram dan Masjid Aqsa ada beberapa tempat persinggahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dibawa oleh Jibril AS. Dan tempat-tempat tersebut adalah suatu tempat yang penuh signifikan, yang pelajaran kita boleh ambil. Kenapa Nabi SAW singgah di situ? Kerana dalam malam yang penuh diisi dengan kehebatan Allah, perjalanan yang penuh signifikan, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dibawa ke tempat-tempat tersebut?
Apa pelajaran daripadanya yang kita boleh ambil? Pasti yang tempat dibawa tidak disisihkan begitu sahaja tanpa ada pelajaran, hanya sebagai tempat persinggahan, tidak. Supaya umat ini dapat pelajaran daripadanya. Tempat pertama yang dibawa oleh Jibril alaihissalam adalah tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kota Taibah. Di sana dibawa, disinggah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku Isra dan Mi'raj sebelum peristiwa hijrah. Ketika Nabi SAW bersama dengan sahabatnya masih di kota Mekah. Cuma majoriti ulama mengatakan ianya berlaku ketika setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Dan berlakunya peristiwa hijrah adalah ketika umur Nabi SAW lebih kurang dalam 50 tahun. Dan ianya berlaku setelah pada Amul Huzn, iaitu tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW. Maka Isra dan Mi'raj sekaligus menjadi satu cara memujuk hati Nabi Muhammad SAW daripada Rabbul Alamin. Allah cepat memujuk hati kesedihan kekasihnya. Banyak apabila Nabi SAW bersedih, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran sebagai pemujuk kepada hati Nabi SAW. Begitu Isra dan Mi'raj. Sebelum berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, macam-macam berlaku ke atas Rasulullah SAW. Kesedihan demi kesedihan menimpa ke atas Rasulullah. Mula-mula dengan kematian, kewafatan isteri tercintanya, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang banyak menyokong dan juga membantu Rasulullah SAW dalam urusan dakwahnya. Tak lama setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah, meninggal pula pakcik kesayangannya, iaitu Abu Talib. Abu Talib yang menjaganya daripada kecil, sejak daripada kewafatan datuknya pada umur 8 tahun sehingga dewasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuka dan juga pemimpin Quraisy yang kafir tidak berani sentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Abu Talib backing Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berani sentuh. Sehingga apabila meninggalnya Abu Talib ini, semakin teruk penindasan yang diterima oleh Rasulullah dan bersama dengan para sahabat. Mereka lebih sewenang-wenangnya bertindak zalim, bertindak keras. Mereka menyeret sahabat di atas pasir yang panas, dihempap dengan batu yang berat, di tengah-tengah panas terik matahari. Ahadun ahad, ahadun ahad, kata Bilal. Khabbab ibni Al-Arat diheret oleh tuannya. Dia adalah seorang hamba, Khabbab bin Al-Arat, diheret di atas bara-bara api sehingga lemak dan juga darahnya memadamkan bara-bara api tersebut. Sumayyah radhiyallahu anha, wanita dan juga satu-satunya umat Islam yang pertama sekali mati syahid, disula di kemaluannya oleh Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Penderitaan demi penderitaan, diboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun, diputuskan bekalan ekonomi. Diboikotkan bukan bermakna Rasulullah masih berada dalam kota Mekah. Seluruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan seluruh sahabat pengikutnya semuanya dipinggirkan, keluar daripada kota Mekah, duduk di Wadi Muttalib, duduk dalam kemah di tengah panas, diputuskan segala bekalan makanan dan juga ekonomi. Sehingga sirah mengatakan kami dapat mendengar jeritan anak-anak kecil yang menderita kelaparan daripada Wadi Muttalib, tempat diboikotnya Rasulullah dan pengikutnya bersama ahli keluarganya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Berapa kilometer kami dapat dengar di padang Sahara, dengar jeritan kelaparan mereka. Bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, 3 tahun diboikot. Penindasan demi penindasan. Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak seperti susah untuk menjalankan urusan dakwah di kota Mekah, maka beliau keluar untuk mendapatkan pertolongan satu tempat pembenteng baru. Keluar bersama Zaid ibn Harisah telah keluar bersama Rasulullah menuju ke kota Taif, mengharapkan sesuatu bentuk pembenteng, bantuan, sokongan, dukungan terhadap dakwahnya Rasulullah. Tapi sampai saja di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, ditohmah, dicaci, dimaki, dan dibariskan pemuda-pemuda dan lemparkan batu dan juga kayu-kayan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sirah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan berdarah badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mampu untuk berjalan. Nabi SAW merangkak keluar daripada kota Taif. Dan Zaid ibn Harisah cuba menghalang Nabi SAW daripada belakang. Tapi beliau mengatakan batu datang menjunam, datang daripada arah depan. Zaid ibn Harisah cuba datang daripada arah depan untuk cover Rasulullah, tapi batu datang, kayu datang daripada arah belakang. Akhirnya Rasulullah SAW
keluar daripada kota Taif tanpa mendapat sokongan, tanpa mendapat bantuan. Tidak ada warm hospitality sedikit pun. Layanan tidak diberikan dengan baik pada Rasulullah SAW. Kesedihan demi kesedihan. Sehinggalah Nabi SAW diangkat dan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan peristiwa Isra dan Mi'raj untuk memerhatikan dan menyaksikan sendiri kebesaran dan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di bumi dan juga di langit. Satu hadiah yang besar dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tempat pertama yang disinggahi adalah kota Taibah, kota Madinah Munawwarah. Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, ini tempat hijrah kamu. Maka tempat ini bukan tempat yang sia-sia. Bahkan seorang yang pergi kota Mekah hendaklah juga pergi ke kota Madinah untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mengatakan, mengapa saya perlu ke kota Madinah? Sebab mereka kata, nanti ada desas-desus. Mereka kata, ini bukan rukun haji, kamu pergi sana untuk apa? Kita katakan untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan rukun haji, ziarah kubur. Itu bid'ah, khurafat, syirik, ziarah kubur. Kamu tidak boleh melakukan perjalanan untuk menuju kepada kubur. Subhanallah, dia bawa hadis yang kefahaman dipesongkan daripada apa yang difahami oleh ulama daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga mengatakan tidak perlu ke kota Madinah, balik terus. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kita sesuatu yang lain, signifikannya tempat kota Madinah. Dan sehingga hari ini mereka yang pergi ke kota Mekah masuk ke kota Madinah, ataupun sebelum ke kota Mekah masuk ke kota Madinah, berhadap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya kita dapat kenal agama ini, yang karenanya kita dapat kenal Allah, yang karenanya kita dapat kenal Al-Quran, kita dapat kenal zikrullah, kita dapat kenal solat dan segala nikmat dalam Islam, kebaikan, khair, semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Muwatta, hadis Muwatta, guru kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Imam Malik dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Beliau mengajar hadis dalam Masjid Nabawi. Seorang bertanya kepada beliau, wahai Imam, ketika kami dalam Masjid Nabawi, di mana kiblat kami ketika berdoa? Menghadap kepada Kaabah ataupun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Malik mengatakan, adab di dalam Masjid Nabawi untuk berdoa bukan kepada Kaabah, tapi kepada sahibul maqam, kepada orang yang berada dalam maqam ini, yang karenanya kita kenal apa itu kiblat, yang kerana orang di dalam ini kita kenal apa itu Kaabah. Ta'zim kita kepada orang di dalam ini bermakna ta'zim kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik bin Anas yang terkenal dengan adab, terkenal dengan adab. Anak muridnya mengatakan, kami belajar 20 tahun daripada Imam Malik. 18 tahun kami belajar adab dan 2 tahun baru kami belajar syariat daripada Imam Malik. Setelah 20 tahun Imam Malik rahmatullah alaih meninggal, maka anak muridnya yang bernama Imam Abdul Rahman mengatakan, sekarang aku menyesal. Kalau aku tahu daripada awal, sudah tentu aku jadikan 20 tahun semuanya aku belajar adab sahaja daripada Imam Malik. Kerana untuk belajar syariat aku boleh belajar daripada siapa, ramai lagi ulama yang aku boleh belajar, tapi bukan semua ulama yang mempunyai adab yang sahih, yang betul. Imam Malik rahmatullah alaih tidak pernah berselipar dalam kota Madinah. Dia kata, bagaimana aku boleh memakai selipar sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam bumi ini? Tidak pernah buang air kecil ataupun air besar dalam kota Madinah. Setiap kali hendak mengqada hajat, Imam Malik akan keluar daripada kota Madinah, akan qada hajat di luar dan baru masuk ke dalam kota Madinah. Bagaimana aku boleh qada hajat sedangkan dalam buminya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tak tergamak. Ini adab yang dimiliki oleh Imam Malik rahmatullah alaih. Ketika mengajar hadis, kala jengking menyengat di belakangnya dengan 17 sengatan. Selepas pengajian hadis baru dia mengatakan, kata, lihat apa yang berada di belakang. Dilihat sudah 17 sengatan, dah merah belakang Imam Malik rahmatullah alaih. Kenapa kamu tidak memberitahu kami daripada awal sengatan? Aku tidak sanggup untuk menghentikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adab Imam Malik rahmatullah alaih. Adab, beliau mengatakan adab ketika berdoa dan Masjid Nabawi adalah kepada sahibul maqam berdoa. Bukan bermakna Nabi SAW
yang memberikan kita, hakikat Allah yang berikan. Tapi setiap sesuatu ada adab. Ada satu tempat yang patut kita letakkan pada tempatnya. Itu adalah namanya adab. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan seseorang pada tempatnya. Ini yang dipanggil sebagai adab. Ini yang dipanggil sebagai hikmah dalam agama kita. Setelah daripada kota Taibah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menziarahi kuburku setelah peninggalanku, bermakna seolah-olah dia menziarahi ketika hidupku. Benar, itu bukan rukun daripada haji untuk menziarah kubur Nabi SAW, tapi ini adalah rukun daripada rukun kecintaan kepada Rasulullah. Ini rukun daripada rukun kerinduan kepada Rasulullah SAW. Adakah seorang yang cinta kepada Rasulullah tidak kepingin hatinya untuk menziarahi Nabi Muhammad SAW, yang wafatnya itu bukan bermakna terputus hubungannya dengan kita? Tidak. Wafatnya itu hanya berpindah alam, bahkan mereka hidup di alam mereka. Adakah kita menyangka Nabi SAW jenazah begitu sahaja? Mereka hidup di alam mereka. Para syuhada hidup di alam mereka. Ini kan lagi para anbiya, ini kan lagi para rasul, ini kan lagi penghulu kepada seluruh rasul. Kita menziarahi kubur Nabi SAW, adabnya bukan seperti menziarahi orang mati, ziarah orang hidup. Mereka hidup di alamnya. Kalau Quran melarang kita menyangka bahawa syuhada itu mati, bahkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Kalau hal itu demikian, bagaimana syuhada? Bagaimana dengan para anbiya? Bagaimana dengan para rasul? Bagaimana dengan penghulu kepada seluruh rasul yang sekejap lagi dia akan jumpa dengan seluruh anbiya untuk bersolat bersama dengan mereka? Mereka hidup di alam mereka. Nanti di langit dijumpa lagi nabi demi nabi. Mereka hidup di alam mereka. Maka setelah daripada kota Taibah, kota Madinah Munawwarah, Nabi SAW dibawa ke kota Madian, di mana Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Jibril AS turun daripada Burak, solat 2 rakaat di sini. Maka Rasulullah SAW bertanya, di tempat apa ini? Bawah pokok. Jadi pokok inilah tempat berteduhnya Nabi Musa AS ketika lari daripada hambatan Fir'aun. Berhenti di sini. Di kota Madian adalah tempatnya Nabi Syuaib AS melihat ada 2 orang wanita yang sedang menunggu bersama dengan haiwan ternakannya. Bertanya, apakah yang kamu tunggu? Kami menunggu kepada kaum kami untuk balik, untuk ramai-ramai yang mengangkat tudung perigi supaya ternakan kami dapat minum air di sini. 40 orang perlu angkat tudung perigi yang berat. Nabi Musa AS mengatakan, saya akan bantu. Ini adalah kekuatan dan juga mukjizat Nabi Musa AS dapat mengangkat tudung saji tersebut. Tudung saji pula, tudung perigi dengan sebelah tangan sahaja. Sebelah tangan. Tudung perigi yang patut diangkat oleh 40 orang. Maka di sinilah tempat Nabi Musa AS berteduh ketika itu. Dan akhirnya salah seorang daripada perempuan itu menjadi isteri Nabi Musa AS. Rupanya 2 orang wanita itu adalah anak kepada Nabi Syuaib AS. Salah seorang wanita yang berkahwin dengan Nabi Musa AS, namanya itu adalah Safura. 2 rakaat kerjakan di sini wahai Muhammad, kemudian kita akan berangkat. Apa pelajaran? Kenapa pindah di situ? Kenapa banyak lagi tempat lain, tempat nabi-nabi lain? Sebagai satu pelajaran kepada umat ini, suatu tempat yang pernah diduduki oleh orang yang soleh, kekasih Allah SWT, para nabi, para rasul, tempat itu berkat dan ianya layak untuk diambil tabarruk, diambil keberkatan padanya. Sama ada dipegang di tempat itu, merasakan kerinduan, semangat dengan Nabi yang pernah duduk di situ, ataupun orang soleh, ataupun wali Allah yang pernah berada di situ, mengingatkan kepada mujahadah yang telah mereka lalui di alam dunia ini. Maka ini satu semangat, satu aura yang kita, dia meninggalkan aura. Setiap orang soleh, setiap Nabi duduk di mana-mana tempat, dia meninggalkan auranya di situ. Kalau kita susah nak faham apa maksud berkat, meninggalkan auranya di situ, dan ianya akan terus berada di situ sampai hari kiamat. Dan senggang masa antara Nabi SAW dengan Nabi Musa beribu tahun. Tempat yang pernah diduduki oleh Nabi Musa AS, solat 2 rakaat di situ. Bukan saja pegang, bukan saja berada di situ, wahai Muhammad, kamu solat 2 rakaat di situ, minta doa. Kerana tempat yang berkat pernah diduduki oleh orang soleh, mustajab doa. Jadi tabaruk di situ. Kemudian setelah daripada Madian, Nabi Muhammad SAW disuruh menaiki Burak dan pergi ke tempat lain, dinamakan sebagai Bukit Tur Sina.
Tempat ini di mana Nabi Musa AS pertama kali menerima wahyu oleh Allah SWT, dan di sinilah tempat kebiasaan Nabi Musa bermunajat dengan Allah SWT dan menerima wahyu. Itu tempat pertama, dan di situ tempat munajat, tempat menerima wahyu. Di situ sekali lagi Nabi SAW disuruh untuk sembahyang 2 rakaat, tempat yang berkat, muqaddas situah, tempat yang berkat, sembahyang 2 rakaat, lepas doa kita berangkat. Tempat yang berikutnya adalah kuburnya Nabi Musa AS. Pun sekali lagi turun daripada Burak, 2 rakaat di sisi kubur Nabi Musa AS. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, kalau kita semua lalu di kawasan itu, aku masih ingat di mana kubur Nabi Musa, di kawasan batu-batuan merah, aku pasti akan dapat tunjukkan kamu di mana kuburnya Nabi Musa. Dan ketika aku menziarahinya, Nabi SAW masuk ke dalam dimensi yang lain, menembus kepada dimensi yang lain, sehingga dapat melihat dari alam barzakh, melihat Nabi Musa AS sedang sibuk bersolat. Kerana para salihin, para wali Allah, mereka merasakan nikmat di dalam solatnya. Orang Islam pada ketika ini mereka bermalas-malasan dengan solat. Jika mereka solat, mereka fikir nak habiskan cepat, kena ada urusan duniawi yang lebih banyak lagi selepas solat. Tapi para salihin, kenikmatan hidup mereka di dalam solat, sehingga mereka minta untuk mereka solat di alam barzakh. Walaupun tak perlu lagi solat, masuk saja alam barzakh, tidak ada lagi syariat. Tapi mereka merasakan tidak ada lagi kenikmatan kalau tanpa solat. Maka walau alam barzakh, mereka minta izin daripada Allah untuk solat. Begitu juga di syurga, maka ada orang-orang soleh yang akan terus solat walaupun dah tak wajib solat di dalam syurga. Sehingga ada orang soleh mengatakan, ya Allah, apakah erti kenikmatan syurga kalau tidak ada solat di dalamnya? Izinkan aku untuk bersolat di dalam syurga. Maka dibawa kepada kuburnya Nabi Musa AS. Setelah 2 rakaat di situ, dibawa berangkat ke tempat lain. Pelajaran di situ, umat Islam digalakkan untuk menziarahi kubur para anbiya, menziarahi makam para rasul, lebih-lebih lagi penghulu kepada seluruh rasul, menziarahi makam para orang-orang soleh, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Selain mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita mujahadah mereka, bagaimana semangat mereka meneruskan beristiqamah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan sunnah dan juga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingatkan perkara tersebut mendatangkan satu aura dan juga kekuatan kepada kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW menaiki Burak, dibawa ke tempat lain sehingga lalu di suatu kawasan perkuburan. Maka Nabi Muhammad SAW kata, wahai Jibril, tempat apa ini? Harum, wangi, semerbak. Jibril AS mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah perkuburan Masyitah dan keluarganya. Masyitah bukan Nabi, bukan Rasul, orang soleh. Orang soleh, pembantu daripada Fir'aun, berbantu kepada Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa AS. Yang bila diketahui keimanannya oleh Fir'aun, maka Masyitah bersama seluruh keluarganya, anak-anaknya, suaminya, bersama anak yang masih dikandung dalam susuan, semuanya direbus dalam minyak yang berdidih dalam periuk. Dan mereka semua mati syahid, dan mereka dikuburkan dalam liang lahat yang sama. Nabi SAW dibawa lintas untuk mencium dan menghidu bau semerbak yang keluar daripada kuburnya para syuhada, para orang saleh. Dibawa ziarah kubur pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka ini adalah satu galakan kepada umat ini untuk menziarahi kubur orang-orang soleh, untuk menziarahi perkuburan yang mengingatkan kita kepada kematian, menziarahi kubur ibu bapa kita, sanak saudara kita yang telah meninggalkan kita, dan lebih-lebih lagi orang-orang soleh. Jika kita tahu ada perkuburan orang soleh di mana, di Singapura pun ada, di Melaka pun ada, kita pergi, kita cari. Ada orang mencari kubur orang soleh, dengannya dia mendapat kekuatan, mengingatkan kepada kematian, dan mendapat semangat kekuatan untuk terus bermujahadah dengan agama Allah SWT, untuk terus beramal soleh seperti mana mereka telah beramal soleh ketika hidup mereka. Setelah daripada perkuburan Masyitah, Nabi Muhammad SAW dibawakan oleh Jibril ke Baitul Laham. Baitul Laham sekarang ini dinamakan sebagai Bethlehem, berada dalam negara Israel. Di situ Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Jibril untuk turun daripada Burak dan sekali lagi solat 2 rakaat di tempat ini.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, tempat apa ini? Di sini wahai Muhammad. 2 rakaat di sini. Di tempat apa ini wahai Jibril? Di sini tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Sembahyang 2 rakaat di sini. Di sini tempat Maryam melahirkan anaknya Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan 2 rakaat, kemudian berangkat daripada sana. Tempat lahir siapa? Tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Ini menunjukkan kalau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dibawakan ke tempat yang sedemikian, ini ada sesuatu makna yang mendalam dalam agama kita. Sesuatu waktu, masa dan juga tempat yang ada kaitan dengan Nabi, dengan Rasul, dengan orang soleh. Ini berhak dan layak untuk diziarahi. Ada kekuatan di situ. Padahal Nabi Muhammad SAW penghulu kepada seluruh Rasul. Boleh bawa Jibril AS boleh bawa Nabi Muhammad SAW ke tempat kelahirannya di Mekah. Tapi ini sebagai satu pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pelajaran kepada kita, bahawa tempat yang pernah diduduki, yang pernah digunakan untuk dilahirkan seorang Nabi, seorang Rasul yang digelar sebagai Ruhullah, iaitu Nabi Isa, suatu tempat yang signifikan yang perlu diziarahi. Dan kelahiran Nabi Isa AS dirakamkan dan diceritakan dengan terperinci dalam Al-Quran. Buka surah Maryam. Bukan saja waktu kelahiran, sebelum kelahiran bagaimana Maryam AS sebelum mengandung, ketika mengandung, ketika labor pain, ketika melahirkan, selepas melahirkan apakah buah yang dimakan, semua dirakamkan yang terperinci. Kalau begitu sirah kelahiran dan kisah kelahiran Nabi Isa AS diambil dengan teliti dalam Al-Quran. Kalau tempat kelahiran Nabi Isa AS diambil sebagai penuh signifikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Seorang yang tidak memahami konsep ta'zim, maka mereka mengatakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak ada kena-mengena dengan agama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita perlukan tempat kelahiran Rasulullah, maka robohkan tempat kelahiran Rasulullah, kita bina tempat yang lain saja. Binakan tandas di tempat kelahiran Rasulullah. Kerana orang tidak faham kepada konsep ta'zim. Peristiwa Isra Mi'raj mengajar kita konsep ta'zim. Ta'zim kepada sesuatu yang dita'zimkan oleh Allah bermakna ta'zim kita kepada Allah, walaupun ianya makhluk. Maka Nabi Muhammad SAW setelah daripada Bethlehem dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, masjid itu masih wujud pada ketika ini, dan itulah binaan asalnya. Dan ianya berada berdekatan dengan Dome of the Rock. Ini sebelah sisi kiri. Sampai ketika ini manusia masih boleh berziarah Masjid Al-Aqsa, boleh sembahyang di dalamnya. Di situlah Nabi Muhammad SAW mengimami para anbiya keseluruhannya. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Nuh, berjumpa dengan Nabi Idris. Seluruh Nabi-Nabi berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka menyambut Rasulullah. Dan perjumpaan Nabi SAW bukan jumpa roh dan jasadnya. Seorang meninggal dunia, dia bagi pada alam lain, dia hidup pada alamnya. Para anbiya hidup pada alamnya. Dan perjalanan Nabi SAW pada Isra dan Mi'raj juga bukan perjalanan mimpi, bukan hanya perjalanan roh. Jasad Nabi SAW di kota Mekah, rohnya bergerak. Tidak, bukan mimpi, bukan perjalanan roh. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa perjalanan Isra dan Mi'raj adalah roh dan juga jasad Rasulullah SAW yang bergerak daripada Masjidil Haram ke Aqsa sehingga ke atas Sidratul Muntaha. Maka Nabi Muhammad SAW telah dibawa oleh Jibril AS ke tepi Masjidil Aqsa untuk menambat borak tersebut. Dan Jibril AS mendapati ada batu di situ dan dimasukkan tangan. Batu itu dimasukkan tangan Jibril sehingga membentuk lubang. Pada asalnya tiada lubang, dimasukkan tangan dan automatik dia jadi lubang, dan diikat tali kekang daripada borak tadi di lubang yang telah dibuat oleh Jibril AS. Sampai ketika ini mereka yang dapat ziarahi Masjid Aqsa, semoga Allah sampaikan kita ke sana insya-Allah. Kita akan dapat melihat di mana tempat lubang yang dibuat oleh Jibril, di sudah tepat ditambatnya borak. Maka Jibril AS menambat borak, tali yang dibuat daripada yakut. Menambat apa?
kenderaan daripada, tapi Jibril AS masih menambatnya. Maka ulama mengatakan apa pelajaran? Adakah Jibril AS takut Buraq pergi meninggalkan Rasulullah SAW, pergi lari? Kalau tak tambah, ini bukan kenderaan dunia, ini bukan unta, ini bukan kuda, ini Buraq yang datang khas, yang dipilih oleh Allah daripada syurga. Banyak-banyak Buraq ini pilihan Allah untuk bawa kekasihnya. Maka satu pelajaran yang kita ambil di sini bahawa seseorang itu mengusahakan di atas asbab yang tidak menafikan kepada konsep tawakal. Tawakal itu pergi selari dengan usaha di atas asbab. Hanya saja apabila usaha di atas asbab, natijahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah keluarkan modal, tapi natijahnya sama ada untung ataupun rugi itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tetapkan saya dah keluar modal, saya dah susah payah, mesti untung juga. Dan jika dia rugi, kenapa Allah bagi aku rugi? Kenapa tak untung? Kenapa Allah buat aku macam ni? Maka dia tak reda dengan Allah. Itu bukan makna tawakal. Dia kena usaha di atas asbab. Dan usaha di atas asbab adalah perkara sunnah. Usaha di atas asbab adalah sunnah. Meninggalkan asbab adalah bid'ah. Bersandar kepada asbab adalah haram, syirik. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, unta aku di luar daripada Masjid Nabawi ini, sama ada aku tambat dia, kemudian sama ada aku biarkan dan bertawakal ataupun aku tambat, bagaimana ya Rasulullah?" Nabi SAW mengatakan, "Aqilha fatawakal." Kamu tambat dulu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Itu konsep tawakal. Kamu usaha dulu, kamu lock, kamu letak alam, kamu kunci dulu. Kamu usaha di atas rezeki, nafkah dan sebagainya, di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha di atas asbab dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bertawakal tapi usaha dan ke atas asbabnya adalah tidak menurut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga memasukkan tawakal. Saya tawakal, saya serahkan natijahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk iklankan saya punya barangan, produk, saya perlukan model yang cun, tidak menutup aurat. Kalau saya tak guna ni, tak ada penarik pada produk saya. Maka perkataannya adalah suatu pendustaan kalau dia bertawakal pada Allah. Kalau kamu benar-benar bertawakal, usaha dan juga jalan untuk kamu mencari rezeki, itu juga adalah pertama sekali kamu pastikan berada di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bertawakal pada Allah, tapi kad kredit ini saya gunakan waktu tertentu. Maka ia tidak jujur dalam tawakalnya, kerana dia tahu kad kredit yang dia gunakan itu dia akan termasuk dalamnya riba dan sebagainya. Dia akan masuk interest, dia akan masuk perkara-perkara yang syubhat dan juga haram daripada hasil yang dia dapat. Dia akan gunakan kredit dan bertimbun setiap bulan ataupun setiap tahun naik interestnya. Dia tahu perkara itu haram, tapi perkataan dia kata saya tawakal pada Allah, maka ianya memasukkan konsep tawakal. Konsep tawakal ada usaha di atas asbab, di atas syariat Nabi Muhammad SAW yang halal. Kemudian natijah kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha memberi rezeki. Kemudian apabila Nabi SAW berada dalam Masjid Aqsa menjadi imam 2 rakaat kepada para imam yang lain, pada nabi-nabi yang lain, di situ terletak kemuliaan Nabi SAW, dikenali sebagai Imamul Anbiya, imam kepada seluruh anbiya. Maka setelah daripada Masjid Aqsa itu, maka Nabi SAW dinaikkan Mi'raj. Sekarang habis Isra, sekarang di Mi'rajkan. Mi'raj daripada perkataan Al-Uruj, iaitu naik. Kita boleh gambarkan seperti lift daripada cahaya. Tapi satu tangga dinaiki, ia seperti lift. Satu tangga naik, dia akan naik tinggi terus dan nak sampai kepada langit yang pertama. Padahal perjalanan untuk menuju ke langit yang pertama adalah sangat jauh sekali. Bayangkan yang kita masih berada dalam solar system, yang mana 8 body planet mengelilingi matahari. 8 ataupun 9 kita 8 ataupun 9 planet dalam solar system. Orang lama kita kata 9,
Tapi saintis baru kita kata 8 Pluto tak dapat masuk, sebab dia hanya gas, dia bukan pepejal macam 8 planet yang lain. Tapi siapa yang nak kata 9 pun kita terima juga pendapat tu. Cuma saintis baru-baru ni cuba dah keluarkan Pluto. Kita berada dalam solar system, dan solar system kita berada dalam Milky Way Galaxy. Daripada satu hujung ke hujung Milky Way Galaxy ada 100,000 tahun cahaya. Jika satu saat cahaya ada 300,000 km, di atas satu pendapat tadi 300,000 km, bayangkan kalau 100,000 tahun cahaya, kalikan berapa daripada satu. Itu baru satu Milky Way Galaxy. Bahkan dalam alam semesta kita ni banyak lagi galaksi-galaksi yang lain. Dan seluruh galaksi-galaksi, Andromeda Galaxy, Super Cluster Galaxy, Virgo Cluster Galaxy, sampai ke Great Wall. Great Wall adalah satu tahap yang mana saintis dan juga ahli astronomi tak dapat lintas lagi. Kami tak tahu apa yang berada di belakang Great Wall, tapi kami yakin ada lagi sesuatu di belakang Great Wall. Hatta sampai ke Great Wall, semuanya ini masih berada dalam langit yang pertama. Langit pertama mempunyai nama lain, namanya Sama'ud Dunya, langit dunia. Yang kita katakan dunia dalam agama kita bukan globe bumi ni, tak. Dia katakan dunia dan seisinya, maksudnya seluruh galaksi ini dalam langit yang bawah langit yang pertama. Jika kelajuan cahaya matahari satu saat 300,000 tahun cahaya, sampai sekarang ini tidak dapat menembus ke hujung langit yang pertama lagi, masih dalam perjalanan sejak daripada permulaan ciptaan dunia ini. Berapa jauh langit dunia ini. Jika seseorang itu dalam hadis mengatakan mukmin yang paling rendah syurganya menerima 10 kali ganda dunia ini, jangan bayangkan dunia ini globe bumi ini, tak. 10 kali ganda dunia bermakna seluruh galaksi ini yang berada dalam langit dunia ini 10 kali ganda itu. Itulah syurga yang paling kecil, yang paling rendah sekali untuk seorang mukmin, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syurga 10 kali ganda dunia? Nilai impian ni pun kita tak habis pusing lagi. Lorong-lorong belakang pun tak habis-habis belakang, tak habis pusing lagi. Itu 10 kali ganda dunia, bukan yang duduk dalam tu 1,000 orang, 2,000 orang, bukan. Seorang je, baru seorang, untuk seorang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit dunia, Sama'ud Dunya, langit dunia, yang kita katakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz pada malam nuzul Al-Quran secara sekaligus ke langit dunia. Itu langit dunia, langit yang pertama. Kemudian daripada langit pertama ataupun langit dunia itu diturunkan selama 24 tahun lebih kurang secara berperingkat, peringkat demi peringkat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan asbabun nuzul. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama. Di sana ada Nabi yang sambut dan ada malaikat yang sambut Rasulullah SAW. Bayangkan ketika itu penghuni langit semuanya dah geger, semua dah riuh rendah akan kedatangan dan ketibaan penghulu kepada seluruh makhluk. Mereka datang mereka tunggu dengan penuh kerinduan. Pada langit yang pertama, Nabi Adam AS menunggu bersama dengan malaikat. Langit yang kedua, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa AS. Pada langit yang ketiga, Nabi Yusuf AS. Pada langit yang keempat, Nabi Idris AS. Pada langit yang kelima, Nabi Harun AS. Langit yang keenam, Nabi Musa AS. Dan langit yang ketujuh, di atasnya ada Baitul Ma'mur, di atasnya disambut oleh Nabi Ibrahim AS. Baitul Ma'mur adalah satu binaan yang besar, yang hebat, yang gah seperti Kaabah, tapi ianya bukan digunakan untuk manusia tawaf, yang digunakan oleh para malaikat untuk tawaf. Dan ia betul-betul berada di atas Kaabah kita di dunia. Kita bawah ini manusia tawaf, di atas sana langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur, yang sekali tawaf pada kawasan matafnya 70,000 malaikat boleh tawaf. Dan apabila sempurna 7 pusingan, satu malaikat keluar, dia tidak akan dapat giliran semula untuk tawaf sampai hari kiamat. Kerana begitu lagi ramai malaikat yang sedang tunggu queue untuk tawaf Baitul Ma'mur. Kita hari ini kalau dapat tawaf Kaabah, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi dapat hidayah, dapat peluang untuk tawaf Kaabah. Tapi malaikat sekali tawaf Baitul Ma'mur tak dapat lagi peluang. Kerana ramai, begitu ramainya malaikat. Bilangan malaikat adalah lebih ramai daripada bilangan jin
dan bilangan jin adalah lebih ramai daripada bilangan manusia. Maka apabila sampai kepada Nabi Ibrahim AS, Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Nabi Ibrahim wajahnya seperti wajah irasku. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim AS adalah moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ada anak Nabi Ismail melalui isterinya Siti Hajar, mengeluarkan keturunannya Quraisy, Bani Hashim, dan lahirnya Nabi SAW daripada keturunan Jurai, keturunan daripada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS. Maka mukanya iras mukaku, ataupun mukaku iras muka Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ahlan wa sahlan bi ibni salih wa bi nabiy salih. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang cucundaku yang saleh, nabi yang saleh, nabi yang baik, didakapnya penuh dengan kerinduan dan kecintaan. Nabi Ibrahim mengatakan, dengar cu, nanti balik kat dunia sampaikan salam aku pada seluruh umatmu. Atuk bagi tahu cucu dia. Kita belum lahir lagi, tak tahu kita berada dalam sulbi siapa ketika itu dalam bentuk genetik dan DNA. Tapi ada seorang manusia berada di atas Baitul Ma'mur yang telah merindui kita. Sampaikan salam, kirim salam kepada kita. Ulama mengatakan apabila kita mendengar demikian, kita mengucapkan Waalaikumsalam ya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Bahkan ia diabadikan dalam solat kita, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sebagai satu sambutan salam kepada Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir. Tahiyat ini bahasa Arab namanya adalah ucapan salam. Makna tahiyat adalah ucapan salam. Maka selesai kemusykilan. Kenapa Nabi Ibrahim saja disebut di situ? Kenapa tak sebut Nabi Musa, Nabi Idris? Kenapa tak sebut Nabi Isa? Kan ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai cucundaku Muhammad, sampaikan salam aku pada umatmu dan bagi tahu kepada mereka bahawa syurga itu tanahnya subur, harum dan juga wangi. Dan beritahu pada mereka, tanam dengan pohon sebanyak-banyaknya. Tanam pohon sebanyak-banyaknya. Dan pohon itu akan ditanam dengan sebutan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyakkan tasbih, perbanyakkan tahmid, perbanyakkan takbir, perbanyakkan tahlil, perbanyakkan hauqalah. Ini semua aset dan properti kita dalam syurga. Hari ini manusia dipentingkan bagaimana dia nak letak aset dia. Satu kat New Zealand, satu kat Australia, satu kat UK, satu kat Amerika. Macam mana deal kita kalau kita letak aset dan properti dalam syurga? Adakah seorang yang sudah ada aset dan properti di syurga, jika diterhumban ke api neraka, adakah Allah Ta'ala tidak akan mencantumkan dia dengan aset dan properti yang sudah ada di sana? Tidak mungkin. Allah tidak bertindak zalim kepada mana-mana hambanya. Allah yang maha adil. Suatu yang telah kita letak aset dan properti kita di sana, Allah akan cantumkan kita dengan aset dan properti kita. Maka kemudian Jibril AS membawa Nabi Muhammad SAW terus naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah adalah satu pohon yang besar. Pohon yang besar yang meliputi timur dan barat. Langit yang ketujuh itu besar. Langit yang pertama jika dibandingkan langit yang kedua, langit yang pertama adalah seperti sebentuk cincin, dan langit yang kedua seperti padang pasir yang luas. Jika dibandingkan langit yang kedua dengan langit yang ketiga, langit kedua seperti sebentuk cincin dan langit yang ketiga seperti padang pasir yang luas. Begitu 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha ke Arasy Allah yang lebih luas lagi. Dan perjalanan antara satu langit ke langit yang lain menempuh masa 500 tahun perjalanan. Tapi Nabi SAW dapat melakukan dengan pantas bersama dengan Jibril AS dengan Mi'raj, dengan lift yang canggih, yang hebat, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya. Sidrah maksudnya bidara, pohon bidara. Dia bentuknya seperti pohon bidara yang daunnya besar-besar, kata Nabi SAW. Dan Rasulullah mengatakan akan melihat Jibril ketika itu pada kejadian aslinya, iaitu berkepak. Jibril AS mempunyai 600 kepak, 300 kepak ke timur, 300 kepak ke barat. Dan sekali kelajuan Jibril juga adalah kelajuan cahaya.
Dan Jibril AS mengatakan, wahai Muhammad, sehingga pada ketika ini sahaja aku dapat menemanimu, aku tidak diizinkan untuk melepasi Sidratul Muntaha, kamu teruskan perjalanan. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, hal tara rabbak? Wahai Jibril, adakah kamu pernah melihat Allah? Maka Jibril AS menjawab, di antara aku dengan Allah ada 70 hijab yang diciptakan daripada nur. Jika satu hijab terbuka, maka akan terbakar hangus menjadi abu dan juga debu. Maka di situ adalah titik pemisahan antara Jibril AS, ketua kepada seluruh malaikat, dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan di sini adalah titik menerangkan kepada kita kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Satu level yang tidak boleh dilepasi oleh mana-mana makhluk kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udunu minni ya Muhammad, udunu minni ya Muhammad, hampir kepadaku, dekatkan dirimu kepadaku wahai Muhammad. Ke Nabi Muhammad SAW, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam tafsirnya, Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi SAW yang mahir dan pakar dalam bidang tafsir. Beliau mengatakan ayat dalam surah An-Najm idza hawa, pada ayat summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, itu Nabi SAW menghampiri dan terus menghampiri, mendekati sehingga antara jaraknya adalah satu busur panah. Itu adalah menunjukkan kehampiran Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya ingin tegaskan di sini, pertemuan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW tidak boleh difikirkan dengan akal manusia, tidak boleh dipikirkan dengan logik, tidak boleh direnung, tidak boleh diimajinasikan. Kerana Allah yang wujud tanpa tempat, tanpa ruang, wujud tanpa masa, wujud tanpa penjuru, tanpa sudut, wujud tanpa arah, wujud tanpa warna, tanpa rasa. Kita tidak boleh bayangkan bagaimana pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW. Dan naiknya Nabi SAW ke langit untuk berjumpa dengan Allah bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit. Kerana Allah wujud tanpa tempat, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada. Zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dibayangkan oleh akal manusia. Yang kita boleh lihat wajah Allah itu adalah perbuatan Allah, sifat. Perbuatan tidak berpisah daripada sifat, sifat tidak boleh berpisah daripada zat. Hanya sebenarnya apabila kita melihat alam sekeliling dan juga kepada diri kita sendiri adalah mengimbau. Kita teringat kepada siapa penciptanya. Semua adalah perbuatan Allah. Perbuatan tidak berpisah daripada sifat, sifat tidak berpisah daripada zat. Begini perbuatan, ini semua perbuatan Allah kan? Allah yang memperhayatkan. Jika seseorang melihat ini perbuatan Allah, maka dilihat Allah. Hanya sini bukan melihat zat Allah. Cuma bagaimana perbuatan berpisah? Seperti mana pancaran matahari. Matahari memancarkan cahaya. Matahari adalah zat, dan cahaya memancarkan adalah cahaya. Cuma cahaya adalah cahaya, matahari adalah matahari. Ini tidak berpisah. Cuma zat adalah zat, sifat adalah sifat, perbuatan adalah perbuatan. Kesan dan impak, ini semua kesan dan impak perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad SAW telah bertanya kepada Allah, ya Allah, ittakhadta Ibrahim khalila wa Musa kalima wa alanta li Dawud al-hadida wa ahyaita li Isa al-mauta wa sakharta li Sulaiman ar-riha wa syayatin wa madza ja'alta li? Wahai Allah, Kau telah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilmu. Kau telah jadikan Nabi Isa sebagai seorang yang diberi mukjizat boleh menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dan Kau telah menjadikan Nabi Musa sebagai Kalimullah, seorang boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kau telah beri mukjizat kepada Nabi Daud, boleh melenturkan dan melembutkan besi dengan tangannya. Dan kurniakan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, dapat memerintah di bawah kerajaannya angin, binatang dan juga jin. Wa madza ja'alta li? Apa yang Kau kurniakan kepadaku wahai Allah? Maka Allah menjawab, awalaysa qad a'taituka afdal min hadhihi kulli? Wahai Muhammad, bukankah aku telah menganugerahkan kepada kamu sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih besar daripada ini semua? Amma anta fa habibullah. Adapun engkau wahai Muhammad, aku telah pilih sebagai kekasih aku. Tidak ada makhluk yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Title Habibullah lebih hebat daripada Kalimullah. Habibullah lebih hebat daripada Ruhullah. Habibullah lebih hebat daripada Safiyullah. Habibullah lebih hebat daripada Zabihullah. Habibullah. Alla dzukirta illa dzukirtu ma'i. Alla dzukirtu illa dzukirta ma'i. Wahai Muhammad, kemuliaan lagi dan anugerah aku ke atasmu, nama aku tidak akan disebut kecuali
namamu akan disebut bersama dengan namaku. Di atas arasy Allah Subhanahu wa taala tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di atas pintu syurga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua mata Buraq tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dahinya. Setiap masa dan waktu ada azan dikumandangkan, semuanya bergema asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad sentiasa digandingkan dengan nama Allah. Bila kita buka Al-Quran, Allah akan gandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai iman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kekufuran, kafaru billahi wa rasulihi, mereka telah mengkufuri Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengenai menjawab sahutan dan juga seruan, istajibu lillahi wa lir rasul, seolah seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah berbicara mengenai persengketaan dan pergaduhan, wa man yushaqiqillaha wa rasulahu, barang siapa yang bersengketa dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengenai pengumuman haji, wa adhanum minallahi wa rasulihi, pengumuman haji daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah satu bentuk kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah solat daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 waktu. Dan apabila turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang kamu dapati? Aku dapat 50 kali solat, dan aku telah uji umat aku, umatmu tidak akan berdaya untuk melakukannya. Maka minta daripada Allah SWT untuk mengurangkannya. Walhasil ini dikurangkan sehingga kepada 5 waktu. Allah SWT mengatakan, ini 5 waktu aku wajibkan ke atasmu dan kepada umatmu. Siapa yang mengerjakannya seolah-olah dia mengerjakan 50 waktu. Maka jasa Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia telah mati, walaupun telah meninggal, telah wafat, tapi masih dapat memberi manfaat kepada kita, kerana mereka hidup di alam mereka. Hari ini kita dapat sembahyang 5 waktu. Bayangkan 50 waktu satu sehari dan semalam, bagaimana kita tidak solat. Atas jasa dan pengorbanan Nabi Musa alaihissalam, sehingga kisahnya dalam Al-Quran dalam 30 juzuk, 25 juzuk diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Hanya 5 juzuk sahaja yang tidak diceritakan, yang tidak terdapat kisah Nabi Musa di dalamnya. Sebagai satu pengingatan kita kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah dakwahnya dan pengorbanannya, jasanya yang besar kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah turun ke Masjid Al-Aqsa, dan daripada Masjid Al-Aqsa mengambil Buraq yang ditambat tadi menuju ke Masjidil Haram, dan beritahu kepada para sahabat, aku mendapat hadiah daripada Allah, iaitu solat. Mula-mula 50 rakaat Allah Ta'ala wajibkan kepada aku, tapi Allah Ta'ala telah meringankan kepada 5 waktu. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, mengapa kamu minta kurang? Mengapa tidak diterima saja 50 waktu itu? Kami sedia untuk melakukannya. Lihat kesediaan para sahabat, kekuatan iman mereka, dan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, kerana mereka tahu itu adalah satu hadiah yang mereka boleh berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW didustakan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Mereka mengatakan, kalau kamu benar pergi Masjid Aqsa, ada berapa anak tangga, bagaimana bentuk binaannya? Biasanya seseorang pergi suatu tempat, dia tak tahu berapa anak tangga. Rumah kita berapa anak tangga? Bagaimana satu perjalanan mereka nak tanya ada berapa anak tangga di Masjid Aqsa tu? Kita takkan perhatikan macam ada berapa blok dan sebagainya. Abu Jahal dan juga orang kafir Quraisy tanya satu persatu terperinci bagaimana Masjid Aqsa. Mereka yang pernah pergi ke Masjid Aqsa, mereka tanya Rasulullah, jika benar kamu pergi, bagaimana bentuk binaan, bagaimana begini dan begitu. Tapi pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimukjizatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipampangkan Masjid Al-Aqsa di hadapannya, diberitahu ada apakah binaan, ada berapa anak tangga pada Masjid Al-Aqsa, diberitahu pada kafir Quraisy. Ada yang masuk Islam pada ketika itu, ada yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara pertama yang diberitahu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, jika diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan itu lebih ringkas dan lebih pendek daripada apa yang diberitahukan, aku akan mempercaya dan aku akan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita taufik dan hidayah untuk kita mengambil pelajaran insya-Allah, dan pengajaran yang besar daripada malam Isra dan Mi'raj. Daripada Isra itu, daripada Isra kita memahami bahawa memperjalankan, kita ambil pelajaran itu dan kita hidupi kehidupan kita setelah ini, bahawa kita diperjalankan oleh Allah SWT. Yang memperjalankan adalah Allah.
taufik dan hidayah, kemampuan, kekuatan adalah semua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada daripada diri kita sendiri. Tidak ada seorang manusia menciptakan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surah As-Saffat Allah mengatakan, dan Allah yang menciptakan kamu, dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Hanya saja apabila perbuatan yang buruk itu kita nisbatkan pada diri kita, walaupun ianya juga adalah ciptaan Allah, tapi adab kita dengan Allah adalah kita nisbatkan pada kekurangan kita, kelemahan kita dan juga keaiban kita. Itu adalah pelajaran daripada Isra yang besar, dan daripada Mi'raj adalah setiap kali kita bersolat, itu adalah Mi'raj kita. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam balai rong, kita perlu sedar bahawa kita berada di hadapan raja kepada segala raja. Maka hadirkan hati, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mampu, maka pada makam muraqabah, iaitu kamu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kamu. Seorang akan merasakan kelazatan. Seorang yang sentiasa melatih bahawa dirinya dilihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pergi ke makam yang berikutnya, iaitu makam musyahadah, iaitu makam seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah makam ihsan, rukun agama yang ketiga, yang ianya bukan hanya perlu dicapai oleh wali-wali Allah dan orang-orang soleh sahaja, ataupun ahli tarikat, ataupun ahli suluk, tapi dia rukun agama yang ketiga yang mana setiap mukmin perlu mencapainya. Iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan adalah tiga rukun agama yang perlu dilengkapi oleh setiap mukmin, dan perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik dan hidayah dan cahaya daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalam hati kita, insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mata kita untuk berjumpa dengan sahibul Isra wal Mi'raj, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala matikan kita dalam husnul khatimah, insya-Allah. Dan semoga Allah Taala hindarkan kita daripada mati su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.